begitu. Alright, Assalamualaikum dan selamat petang. Anda sedang menonton forum yang dibawakan khas oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dan juga Universiti Teknologi Petronas UTP. Sebelum itu saya perkenalkan diri, saya Farhan Zulkifli akan menjadi moderator untuk sesi forum 1 jam ini. Jadi topik yang kita nak bincangkan hari ini adalah topik yang sangat menarik kerana ia masih baru, masih segar lagi, iaitu Malaysia Grand Challenge MGC, Nafas Baharu Penyelidikan dan Inovasi. Jadi sebelum kita kupas apa itu MGC dan adakah ianya benar-benar nafas baharu dan sebagainya, saya fikir elok saya perkenalkan dulu panelis-panelis yang bersama dengan kita pada hari ini. Kita ada 2 orang panelis yang cukup hebat. Seorang akan mewakili MOSTI dan seorang panelis lagi akan mewakili UTP. Jadi saya perkenalkan dulu panelis pertama kita. Panelis pertama kita merupakan tidak asing lagi Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia dan juga bekas Menteri Belia dan Sukan selama 5 tahun ya, iaitu dari 2013 hingga 2018. Mungkin ramai yang sedang menonton ni tak tahu sebelum dalam dunia politik ini beliau dulu terlibat dalam bidang kewartawanan dan juga perbankan pelaburan. Dan beliau yang saya maksudkan adalah yang berhormat Khairi Jamaluddin Abu Bakar, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Apa khabar Baby? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Farhan. Alright. Okay, thank you Baby ya. Alright, dan panelis kedua kita iaitu mewakili UTP. Kalau MOSTI hantar orang hebatnya, jadi UTP pun hantar Top Gun dari UTP, iaitu panelis kedua kita merupakan Naib Chancellor UTP yang keempat dan juga Fellow di Akademi Sains Malaysia di bawah bidang kejuruteraan dan sains komputer. Beliau telah menyertai UTP daripada awal penubuhan UTP lagi, iaitu sejak 1997. Jadi lama, 20 tahun lebih ni dalam bidang penyelidikan dan juga research institution ni. Jadi sepanjang di UTP beliau telah ataupun pernah mengetuai RNI, hasilkan lebih daripada 150 journal papers. Jadi panelis kedua kita juga tidak asing dalam dunia penyelidikan dan juga pendidikan. Beliau adalah yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ibrahim Abdul Muttalib, Naib Chancellor UTP. Apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Farhan. Thank you Prof. Thank you YB kerana sudi bersama kita. So kita dah tahu dah siapa panelis kita hari ini. Dua orang kata perspektif berbeza. Sangat menarik sebab satu tajuk yang sama akan dikupas dari perspektif berbeza. Mungkin YB Khairi akan kupas dari sudut pandangan kerajaan dan juga orang kata negara. Manakala Prof akan kupas dari pandangan seorang penyelidik dan juga wakil universiti. Jadi tajuk kita Nafas Baharu Penyelidikan dan Inovasi. Jadi saya terangkan sedikit ya tentang apa dia topik kita. Kita tahu sejak ujung 2019 pandemik COVID telah melanda dunia. Malah di Malaysia sendiri kita terkesan dengan pandemik ini. Apabila Mac 2020 Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, saya rasa semua rakyat Malaysia telah mulakan hidup dalam era normal baharu. Dan normal baharu ini bukan saja dari segi sosial, tak dapat bersalaman, jarak 1 meter dan sebagainya. Malah industri, malah ekonomi kita juga terjejas dan data yang disiarkan oleh SIP, Sistem Insurans Pekerjaan juga bagi saya agak menyedihkan dan membimbangkan kerana pada tahun 2020 saja 100,000 rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Dan inilah kesan pandemik. RNI tidak terkecuali, penyelidikan dan inovasi sebelum pandemik pun adalah satu dunia yang mencabar, satu bidang yang mencabar. Berlakunya pandemik lebih orang kata berhadapan dengan cabaran yang besar. Jadi menyedari hakikat ini bahawa RNI adalah bidang yang mencabar, berlaku lagi pandemik lebih besar cabarannya, maka pada 8 Januari 2021, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi iaitu MOSTI telah mengumumkan satu inisiatif yang bernama Malaysia Grand Challenge. So baru lagi 8 Januari baru launch, 2 Februari kita dah discuss dah. So masih segar lagi lah topik ni. Dan ada apa dia punya objektifnya adalah untuk melahirkan research atau penyelidikan yang high impact ataupun berimpak tinggi dan berkualiti tinggi. Jadi ada beberapa cabang ataupun bidang keutamaan, ada 10 antaranya saya bacakan sikit: tenaga, pendidikan, air, kebudayaan, perubatan dan sebagainya. Jadi MGC ini juga disuntik oleh dana yang bagi saya agak besar, iaitu 200
20 juta ringgit Malaysia. Okay, saya fikir jelas tajuk kita. Kita sedar RNI satu bidang yang mencabar. Malaysia Grand Challenge ditubuhkan, dana 220 juta disuntik. Persoalan yang kita nak kupas hari ini, apakah benar MGC akan menjadi nafas baharu dalam penyelidikan dan inovasi? Jadi saya pun tak nak buang masa. Saya rasa saya mulakan dulu soalan saya dengan kepada YB Khairi dulu. Kemudian Prof lah, Prof. So YB Khairi, saya nak tanya, YB dah jadi Menteri Sains Teknologi Inovasi ni dah hampir setahun, dah 11 bulan. Dan dalam kerajaan, dalam kabinet pun YB dah 5 tahun dalam kabinet sebelum ni. So sebagai orang yang telah ada pengalaman dalam kerajaan sebelum ini, apa cabaran terbesar YB rasa dalam bidang penyelidikan dan inovasi ini secara umum? Mungkin sebelum pandemik lagi, inilah cabaran yang dihadapi. Dan apa pula cabaran baharu yang kerajaan hadapi dalam bidang RNI ini setelah wujudnya pandemik ataupun dalam era normal baharu ini? Silakan YB. Terima kasih Farhan dan juga Profesor Muhammad Ibrahim, Chancellor Universiti Teknologi Petronas. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada petang ini. Ya, secara ringkas dia, kita nak melihat kepada kedua-dua quantity dan quality research development and innovation in Malaysia. Yang pertama ni kita akui bahawa dari segi quantity perbelanjaan kita dalam bidang R&D dan juga inovasi masih lagi agak rendah. Tahun 2019 gross expenditure on research and development di Malaysia hanyalah 1.44% KDNK. Dan saya telah meletakkan sasaran bahawa perbelanjaan kita gross expenditure on R&D against GDP akan meningkat kepada 3.5% menjelang tahun 2030. Ini adalah sasaran yang kita letakkan di bawah dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara 2021-2030. Jadi soalnya sekarang ni bukan hanya kita ada sasaran, but the government puts our money where our mouth is. Kita menyediakan peruntukan yang disasarkan kepada golongan researchers, kepada komuniti penyelidik melalui program-program seperti MGC. Jadi quantum itu mesti ada, quantity mesti ada. Bila kita ada quantity, kita mestilah melihat kepada aspek quality. Tak guna kalau kita ada dana yang besar, tetapi penyelidikan kita disalurkan kepada projek-projek yang tidak memberi impak dan manfaat kepada negara dan juga kepada masyarakat. Sebab itu kita menghasilkan Malaysia Grand Challenge. Malaysia Grand Challenge ini adalah untuk kita melihat kepada masalah-masalah besar yang dihadapi oleh negara kita. Seperti perubahan iklim, climate change, seperti masalah food security dalam era pandemik adalah pengurusan pandemik dan juga pengurusan kesihatan, healthcare, seperti kelangsungan ekonomi, macam mana kita nak berhijrah kepada IR 4.0 dan sebagainya. Dan ini menjadi tajuk-tajuk besar, bukanlah tajuk moonshot seperti mana kita nak hantar manusia ke bulan, tetapi tajuk-tajuk besar yang perlu didapat projek penyelesaian daripada R&D. Sebab itu kita melihat quality mestilah berkait dengan tajuk-tajuk besar ataupun masalah-masalah besar yang dihadapi oleh negara kita. Baik, apakah masalah ataupun cabaran yang paling besar dalam negara? Soalan Farhan tadi. Yang pertamanya adalah penyelarasan tadbir urus STI yang kurang berkesan. Sangat bertindih, R&D tidak ada penyelarasan di peringkat kerajaan, dia bertaburan di kalangan banyak agensi dan sebagainya. Sebab itu kita telah tubuhkan Research Management Agency yang akan ditempatkan di bawah unit perancang ekonomi EPU, JPM, yang akan menyelaraskan R&D di bawah semua agensi-agensi dan kementerian, MOSTI, KPT, universiti dan juga agensi-agensi research institutions yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat melihat kepada pembahagian peruntukan yang lebih cekap lagi. Sebagai contoh, hampir 80% daripada penyelidik sekarang ini berada di IPT. Hampir 90% daripada dana R&D sekarang ini ditumpukan kepada penyelidikan asas. Bagaimana kita dapat menyalurkan lebih banyak lagi peruntukan R&D kepada peringkat seperti experimental development, satu peringkat sebelum commercialization. Kita tidak mahu hanya ada fundamental research, walaupun itu penting, tetapi kita nak melihat bahawa
technology readiness level, kita punya R&D lebih ditingkatkan lagi untuk laporan daripada kerajaan. Yang kedua adalah pembangunan bakat yang tidak menyeluruh. Ini adalah masalah yang dihadapi begitu lama, iaitu pembangunan bakat STI yang agak tidak begitu pesat. Kalau kita melihat dari segi pelajar yang ada di IPT, di dalam STEM masih lagi kurang daripada 50%, jauh daripada sasaran kita 60%. Kalau kita lihat dari segi high skill workers kita hanya 30%, kurang daripada 30% berbanding dengan mid skill workers hampir 60%. Jadi ini adalah soalan yang serius sebab kita selalu cakap soal talent, kita nak talent, tetapi pipeline kita masih lagi kering dari segi talent kita. Dan yang ketiga adalah kerjasama sektor awam swasta dan juga di peringkat antarabangsa yang masih lagi lemah. Kita masih lagi dalam silo walaupun ada banyak program di bawah KPT yang mewujudkan rangkaian antara industri dan juga IPT kita, tetapi saya melihat kolaborasi itu masih lagi agak perlahan, terlalu perlahan untuk kita melihat kepada R&D yang betul-betul boleh menembusi pasaran kita. Itu permulaannya. Terima kasih Farhan. Alright. Thank you Prof. Thank you Baby. Sorry. Dan itu jawapan dari sudut kerajaan, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam bidang R&I. Bagaimana pula Prof? Prof dah pengalaman hampir 30 tahun dalam dunia penyelidikan ini dan 2 tahun lebih mengemudi sebuah research university iaitu UTP. Jadi Prof ni rasa apa cabaran terbesar yang dihadapi oleh penyelidik dan juga universiti dalam bidang R&I ini secara asas, secara umum, dan juga cabaran baharu pula ketika pandemik COVID-19 ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih Farhan atas soalan. Sebelum saya mula untuk memberi pandangan saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada YB Khairi yang telah sudi meluangkan masa bersama kami untuk menjayakan forum ini. Dan saya percaya pendapat-pendapat yang dikeluarkan dalam forum ini, terutama daripada YB sendiri, akan dapat memanfaatkan kalangan akademik, penyelidik, pelajar dan juga masyarakat secara am dan umumnya. Baiklah, kalau kita lihat dari segi, saya sangat tertarik dan bersetuju dengan kebanyakan pandangan yang diberikan oleh YB Khairi tadi dalam round yang pertama yang telah dikongsi. Memang benarlah ya. Pertamanya kalau kita lihat dari segi sebagai seorang penyelidik saya rasa this is a fight that have been all around dalam tahun-tahun yang kebanyakan tahun ni, di mana penyelidik selalu memohon kalau boleh sekiranya dana penyelidikan tu dapat dinaikkan sesuai dengan atau selari dengan pertambahan KDNK negara. Kerana kalau kita lihat kebanyakan negara-negara maju ni kadar yang digunakan untuk disediakan untuk research funding tu adalah agak tinggi dan kita sendiri lihat apabila dana yang disediakan itu kuantiti dia tinggi, selalunya negara tu akan dapat maju dalam bidang pendidikannya. So saya rasa sasaran yang YB letakkan tadi tu, it is very much welcome lah by most research community. Kalau saya boleh go a bit in terms of pengalaman daripada apa yang telah kita alami terdahulu. Saya rasa dari segi pembahagian dana dan dari segi pengurusan dana, saya rasa usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk menyelaraskan pengurusan dana di peringkat sentral sangat baiklah, sebab saya rasa kebanyakan dana R&D ni dispersed all over ya. Kadang-kadang kita penyelidik pun tak sure mana ya, except selalunya kita banyak pergi kepada Kementerian Pengajian Tinggi dan MOSTI in the past ya. Jadi kalau kita buat begini, kita centralize pengurusan tu adalah satu langkah yang baik, yang mana dia akan dapat melihat kepada bagaimana ke mana dana disalurkan, apakah area yang ditumpukan, dan juga untuk monitor tengok bagaimana perkembangan projek-projek R&D yang dilakukan. Tapi satu yang saya alami dulu, yang saya rasa lah kebanyakan researcher alami, ialah dari segi
saya rasa birokrasi dia YB. Saya harap ini satu yang mungkin kementerian boleh mengambil kira lah ya. Sebab dari segi flexibility penggunaan dana tu kadang-kadang kita rasa kekangan tu terlalu terhad ya. Jadi kalau sekiranya kita boleh forgo a bit in terms of the flexibility dalam penggunaan dana ni, that would be very much welcome. And of course daripada perspektif kementerian, accountability is important ya. Accountability ni saya rasa mungkin kita boleh channel by looking at dari segi produk the progress and the outcome of the research itself. We hold the researcher accountable to that. Saya rasa yang itu adalah lebih penting lagi untuk memastikan kejayaan sesuatu projek. Dan ini sebagai cadangan saya lah. Lagi satu, kalau kita boleh gunakan sistem yang bersepadu yang boleh tolong. Macam kami di UTP ni YB, kalau saya boleh kongsi, kita telah dalam masa 4-5 tahun yang lepas kebelakangan ini, kita telah menubuhkan sistem demi sistem untuk memudahkan pengurusan penyelidikan dari segi dana, laporan report, pengambil researcher punya kita ambil researcher, employ researcher dan berbagai-bagai lagi, pembelian peralatan, dan ini juga boleh tolong researcher tu untuk lihat dari segi sejauh mana penggunaan dana yang telah disalurkan, dan juga ke mana dia boleh secara live-nya dia boleh tahu. Dia tak perlu take a lot of time to do that maneuvering. Jadi kerana birokrasi tu kita boleh kurangkan. Jadi pertumpuan tu dapat diberi lebih kepada penyelidik untuk untuk melihat kepada kejayaan. Kita juga ada sistem yang mana penyelidik boleh melihat apa dia fasiliti yang ada di universiti ni, dan secara online dia boleh buat booking dia. Jadi memudahkan mereka dari segi penggunaan peralatan. Berbalik kepada pandangan yang diberikan oleh YB berkenaan dengan kuantiti dan kualiti. YB, saya rasa if I may beg to differ a bit lah. Saya rasa penyelidikan yang telah dilakukan di Malaysia ni banyak yang berkualiti sebenarnya YB. Dan saya dapati ada di kalangan penyelidik di Malaysia ni, to a certain extent they've got international recognition. Ya. Tapi I think what is lacking here is dari segi keupayaan kita untuk fund these people. Dari segi kejayaan produk itu, fund them to go into commercialization. Dan saya rasa di sini mungkin pembiayaan yang diberi oleh MOSTI ni kalau boleh tolong tertumpu kepada untuk mengambil produk-produk yang diiktiraf ni untuk kita bawa ke market ya, supaya dia dapat digunakan di market. Dan saya rasa yang ini memerlukan kepada kajian berkenaan dengan polisi dan kaedah-kaedah pelaksanaan yang lebih efektif ya. Kita dah ada triple helix system, quadruple helix kita dah introduce, tapi how do we make it to be more effective dalam to facilitate commercialization dari kalangan daripada kalangan produk-produk yang telah dihasilkan. Satu lagi YB, I agree with you. Bila kita buat pembiayaan ni untuk make sure that research tu akan jadi lebih successful, saya rasa pembiayaan dana R&D yang lebih bersasar tu mesti ada. Maknanya kita kena tetapkan sasaran tu, dan saya rasa kita dah ada bidang sasaran tu. Tapi YB, kalau saya harap kalau kita boleh go a little bit more deeper than that. What I mean, maksud saya di sini ialah kalau kita boleh identify dengan lebih spesifik ya, apa dia yang area ataupun bidang-bidang secara lebih spesifiknya yang diperlukan untuk membantu memberi impak kepada ekonomi negara. Ya, dan dengan situ kalau kita boleh buat, dan saya rasa yang itu kita require to do some strategic planning, kita kaji bersama-sama, kita libatkan agensi-agensi kerajaan, IPT dan juga industri, dan dari situ kita try identify apa dia
bidang-bidang yang lebih spesifik yang diperlukan oleh negara untuk memberi impak kepada ekonomi kita. Dan dengan cara begitu, kita boleh menumpukan pembiayaan dana untuk support program-program research yang akan memberi impak ini. Kalau saya boleh kongsi sedikit dari segi praktis yang kita buat di UTP YB, kita buat kita punya R&D master plan kita, plan induk R&D, dan kita telah menetapkan 2 bidang meluas, iaitu kelestarian tenaga dan komuniti pintar sebagai 2 bidang meluas yang kita tekankan, dan ini didukung oleh 6 institut pendidikan yang telah kami tubuhkan, yang mana terlibat. Yang ini yang kita go into a bit more specific YB. Yang mana kita ada 6 institut yang merangkumi sub-bidang pemulihan hidrokarbon, pengurusan bahan cemar, sistem pengendalian kendiri, kelestarian bangunan, analisa kesihatan dan infrastruktur pengangkutan. Jadi kita guna bidang sasaran ini sebagai bidang utama yang kita tekankan kepada pendidik kita, dan kita keep on homing on that area supaya kita punya pendidikan ni lebih bersasar dan lebih fokus. Jadi dan kita boleh gana the strength untuk maju ke hadapan. Itulah sedikit pandangan yang saya dapat kongsikan di sini YB. Right. Farhan? Okay, thank you, Prof. So I think both panelists pun agree ada challenges and almost the same juga point yang maknanya dua-dua yang ditempuh sama. Contohnya product commercialization kan. I think kerajaan pun hadapi the same issue and universiti pendidikan juga hadapi the same issue. But Prof, soalan saya pada Prof, kita tahu ada challenges macam Prof mention tadi, ada beberapa challenges seperti kurang dana compared to KDNK dan sebagainya dari segi centralized pengurusan tabir grant. Ini masalah-masalah yang dihadapi oleh universiti dan juga penyelidik, dan MGC pula antara tujuannya adalah untuk hasilkan high impact research. Jadi bagaimana nak hasilkan high impact research dalam keadaan wujud cabaran. Jadi bagaimana Prof lihat MGC ini boleh bantu universiti dan penyelidik untuk hadapi cabaran-cabaran yang disebut tadi, ataupun adakah ianya mismatch? Cabarannya berbeza tapi yang di-addressnya isu berbeza, atau mungkin ianya memang address the real issue and challenges. Silakan Prof. Okey, baik. Terima kasih Farhan. So coming back to me to give opinion kat sini. YB, pertamanya saya ingin mengambil kesempatan ni untuk to commend your leadership untuk in creating this kind of scheme ataupun inisiatif yang dapat memacu pendidikan di Malaysia ke hadapan. Pertamanya, saya lihat pelancaran MGC oleh MOSTI ni akan dapat memberi peluang kepada kerajaan untuk memberi penekanan. Pertamanya, seperti yang YB dah cakap tadi, R&D yang bersasar dan fokus kepada bidang yang beri impak kepada ekonomi negara. I take note of isu yang kita ada dari segi pengurusan. But those are issues yang saya rasa YB, kalau kita look at it, kita boleh selesaikan insya-Allah daripada based on pengalaman yang telah yang government face dan juga daripada researcher face ni, kita boleh consolidate, discuss and then look at macam mana kita boleh establish satu sistem yang baru atau pendekatan yang baru yang akan dapat melancarkan dan mengatasi kesemua masalah-masalah yang orang kata yang masalah-masalah inting lah yang berkenaan dengan sistem tabir urus pendidikan dan juga dana pendidikan. Tapi yang penting itulah sasaran tu, bidang sasaran tu, yang itu saya rasa itu satu yang kita perlu buat dan lebih spesifik lagi supaya dia akan beri satu tumpuan yang lebih kuat untuk R&D. So by doing so YB, saya rasa peluang sebegini boleh digunakan untuk kerajaan membuat suatu pembaruan. Kalau kita kata MGC ni kita nak bagi suatu nafas baru, maknanya kita kena buat suatu pembaruan yang ketara, terutama kepada ekosistem R&D dan pengkomersialan. Sebab pengkomersialan ni satu yang saya rasa masih lemah. So ini merupakan satu peluang untuk kita membuat sesuatu bagi mendapatkan suatu lonjakan paradigma dan pendekatan yang jitu ke arah memperkuatkannya.
Saya rasa kalau saya boleh mencadangkan di sini YB, dan saya percaya mungkin YB telah pun ada ya, kalau kita dapat tubuhkan suatu pasukan yang kuat, yang dapat membantu MOSTI yang terdiri daripada pengamal industri dan akademik dalam pelbagai disiplin merangkumi bidang teknikal dan sosioekonomi, akan dapat menasihati MOSTI dari semasa ke semasa dalam pelaksanaan MGC ini bagi memastikan impak yang disasar akan dapat terlaksana. Dan saya juga berharap komiti atau pasukan ini juga dapat membantu YB untuk buat monitoring to see through. Sebab saya rasa monitoring and seeing through tu kita kena anchor strongly to make sure apa yang kita dah decide untuk kita pelopori dalam pendidikan dan pembangunan tu akan menghasilkan suatu produk yang berjaya. So seeing it through is important. And kalau saya boleh bagi pandangan sedikit YB, saya ada baca excerpt about MGC ini, tapi saya ingin bagi sedikit pandangan kepada YB. Saya ingat dulu kerajaan Malaysia pernah buat, I think it was masa tu Ministry of Science and Technology. Dia buat pembiayaan dana pendidikan macam IRPA, Intensified Research in Priority Areas. So there are areas yang mana telah dikenal pasti dan funding diberi. Funding tu saya rasa funding dia was quite significant in terms of the quantum of the funding. Dan saya dah dapati banyak juga produk-produk yang dihasilkan daripada pendidikan ni sebenarnya dia dah go to the point of having a prototype. Kalau saya boleh kongsi pengalaman saya, because saya pernah terlibat yang mana kami buat research dalam NGV vehicle. So kita dah dapat go to a point of buat prototyping untuk refueling station, refueling punya sistem metering. Lepas tu kita dah juga buat penguasaian dalam sistem kereta yang untuk account for natural gas punya injection, dan banyak lagi yang kita buat. Tangki dia macam mana tangki gas ni, sebab dia high pressure, looking at the to the point that we were able to actually build up a prototype. Tapi masalah kami di sini ialah pembiayaan tu tak go ahead. Satu, pembiayaan tak cukup untuk go ahead with commercialization, satu. Dua, partnering dengan industri. And saya setuju sangat dengan dengan pandangan YB pada soalan yang awal tu, yang mana didapati kekurangan dari segi sinergi antara industri dengan pengamal penyelidikan dan kerajaan dari segi untuk dapatkan usaha sama supaya dapat menjayakan hasil yang didapati daripada pendidikan. Kalau saya boleh kongsi sedikit pengalaman UTP YB, kami sedar bila kita buat suatu penyelidikan, selalunya penyelidik akan dapat menghasilkan sesuatu produk atau sistem yang boleh diguna pakai di industri atau oleh masyarakat. Tapi apa yang lebih penting lagi yang kami dapati ialah untuk memastikan ianya betul-betul diguna pakai, kita kena bekerja sama dengan industri. Yang ini kita kena, pasal apa? Industri dia lebih tahu tentang keperluan dia, dan mungkin masyarakat juga lebih tahu tentang. Jadi we need to tweak kita punya research product ni such a way that kita boleh fit kepada apa yang diperlukan oleh industri. Jadi ini suatu yang saya rasa mungkin dapat kita lihat dengan lebih lagi, kita untuk memastikan hasil yang dikeluarkan oleh penyelidik itu memenuhi kehendak daripada industri. Di situlah di mana kami UTP, kami bekerjasama dalam bidang sistem pintar dengan Petronas. Kita come up with the basic system, kita interface dengan mereka, pengamal industri, dan mereka actually membantu kami bagaimana untuk tune kita punya sistem tu untuk memenuhi keperluan mereka di industri. Dan kami juga buat begini dengan dengan international partner. Kami ada kerjasama dengan ADNOC di Abu Dhabi, looking at geoscience
geoscience system untuk tengok identify location of oil and gas dengan lebih tepat lagi based on data. And then lepas tu kita ada projek yang mana kita buat dengan PTTEP melihat kepada pembangunan sistem pemisahan bahan cemar, ya, yang di sini untuk memisahkan carbon dioxide dan juga sulfur dioxide yang datang daripada gas yang dibawa. Jadi kita dah develop basic system, tapi kita have to tune to the requirement of the industry because diorang specific requirement. So it is very important. Kalau research ni, kalau kita nak apply di industry, it has to be industry driven. That is my short message here lah, YB. So yang ni saya harap satu yang kita dapat lihat dengan lebih pendekatan ni dengan lebih jelas lagi lah, lebih ni lagi. Dan seperkara lagi YB, saya harap yang MGC ni nanti bila Mosti buat dia punya, I don't know whether you're going to adapt bidding system ke macam mana pun, tapi I hope you will give a lot more weightage to the merit, ya. Allow for inter-institutional punya partnership, even to the point of not only within the IPT but also across to the industry, and also look for merit lah in terms of the proposal yang diutamakan. I think I'll stop at this point lah, Farhan, ya. YB. Alright. Okay, thank you, Prof. So I think again, Prof mention lagi sekali pasal product commercialization issue dan sebagainya. I think YB mungkin kita Malaysia boleh buat Malaysian Shark Tank lah lepas ni untuk commercialize produk kan. But okay, YB, back to you. The same question. Tadi YB pun ada sebut objektifnya antaranya kita nak tingkatkan GERD versus KDNK. Sekarang 1.44, kita nak cecah 3.5% menjelang 2030. Tapi ada cabaran yang YB sebut, antaranya penyelesaian tabik urus yang tak standardized, and then 80% dana itu pada asas saja, bukan pada commercialization dan sebagainya. Jadi ini cabaran yang YB sendiri sebut. Bagaimana YB lihat dengan cabaran-cabaran tersebut ini, bagaimana MGC mampu membantu kerajaan untuk hadapi cabaran-cabaran yang disebut tadi? Silakan YB. Ya, terima kasih Farhan. Saya melihat dari segi sektor-sektor yang diperlukan dan diutamakan dari segi R&D, kita pun dengan jelas telah mengenal pasti. Tadi ditanya soal sektor mana secara spesifik. Sebenarnya kita melalui Akademi Sains Malaysia telah menghasilkan satu senarai sebanyak 30 sektor secara spesifik berdasarkan kepada 30 jenis teknologi dan juga 30 sektor sosioekonomi. So sebagai contoh, dalam teknologi dan sistem pintar bagi kejuruteraan dan pembuatan generasi baru, kita sebenarnya telah drill down quite specifically bahan termaju untuk ekonomi kitaran dan masyarakat, advanced material for circular economy. That's quite specific already. Pembuatan peranti pintar dan pembangunan teknologi, kilang pintar generasi baru. Itu sektor-sektor spesifik dalam bidang pembuatan. Dalam pertanian dan perhutanan sebagai contoh, pengurusan rantaian bekalan pintar untuk kelestarian produk hutan, input pertanian tempatan dapat dikurangkan. Dalam tenaga sebagai contoh, kepelbagaian tenaga RE, sistem penyimpanan tenaga, bateri teknologi, grid microgrid untuk kawasan-kawasan luar bandar. Jadi soal sama ada kita dah teliti secara khusus, I would like to say that we have. Tapi takkanlah kita nak pergi sampai one foot level on the individual projects. Ini dah pasti kita dah bukan hanya pernyataan umum, general challenges. Grand challenges kita identify, climate change. Tapi we go further below that to look at renewable energy, to look at battery storage technology for instance. Saya rasa itu adalah satu hint yang cukup baik untuk golongan penyelidik untuk memulakan submission mereka. Ya, jadi dari segi sektor-sektor secara spesifik, saya rasa kita dah sediakan dan kita boleh memperhalusi dari masa ke semasa sektor-sektor lain yang boleh kita pertimbangkan. Soal keupayaan untuk commercialization, perkara ini pun saya nak bangkitkan bahawa
saya akui bahawa pengkomersialan ataupun proses pengkomersialan ini menjadi salah satu kelemahan ya di Malaysia. Saya setuju bahawa ada produk-produk yang diiktiraf di peringkat global, tapi bukan semua. Ya, I think quite a lot of the research funding also has failed to reach a global level. Some have achieved global level and they have not been assisted to be commercialized. But I think to say that all of it has succeeded at a global level, I think is not accurate either. Jadi saya telah melihat bagaimana kita dapat memastikan bahawa proses pengkomersialan bagi R&D yang betul-betul berjaya, yang diiktiraf di peringkat global, yang ada pasaran, yang ada demand, market demand, dapat kita komersialkan secepat mungkin. Ada beberapa langkah yang saya nak kongsi dengan webinar pada hari ini. Yang pertamanya adalah saya dalam perancangan untuk menubuhkan Technology Commercialization Accelerator di MOSTI, Technology Commercialization Agency. Sekarang ini bertaburan, ada sedikit di Technology Park Malaysia, ada sedikit di Magic, ada sedikit di MTDC dan sebagainya. Jadi saya dalam proses reorganization of agencies supaya streamline. Ya, kita ada satu agensi yang betul-betul melihat kepada teknologi commercialization. I know mungkin perkara ini telah disebut sebelum ini dan telah pun dicadangkan, telah pun diusahakan tapi tak pernah berjaya. Ya, jadi saya harap bahawa kali ini berjaya. Dan apakah langkah-langkah lain? Kita juga ada Malaysia Commercialization Year yang dijalankan oleh MOSTI setiap tahun. Ya, nilai pendapatan daripada projek-projek yang berjaya dikomersialkan setakat ini 400 juta ringgit Malaysia yang akan kita masukkan dalam TCA yang saya sebutkan tadi. Apa lagi? Kita telah baru-baru ini tumbuhkan National Technology and Innovation Sandbox. Ramai yang kata bahawa walaupun dapat pembiayaan tetapi ada halangan dari segi regulatory, ada halangan dari segi masalah-masalah yang ada hubung kait dengan badan-badan kawal selia yang tidak membenarkan produk itu dikomersialise dengan cepat. Sebagai contoh, industri drone ya yang berhadapan dengan begitu banyak masalah regulatory dengan Civil Aviation Authority. Jadi kita tubuhkan sandbox ini bukan hanya untuk memberi pembiayaan tetapi juga untuk kita bekerjasama dengan government wide approach. Kita bawa regulator dia masuk. Kita tengok okey apa halangan dia? Halangan dia pembiayaan. We give you the funding. Apakah masalah dia dari segi regulator, kita bawa regulator masuk, autonomous vehicle sebagai contoh, kita bawa DPJ masuk dalam sandbox kita supaya dapat diuji di certain sandbox site autonomous vehicle ya. Dan juga kita melihat dari segi perolehan, government bukan hanya kita bagi dana pembiayaan, tetapi bila projek itu sudah hampir berjaya, government kerajaan mestilah menjadi badan yang utama, yang pertama yang berani untuk memperolehi perkhidmatan ataupun teknologi tersebut daripada kita bergantung kepada teknologi daripada negara asing dan sebagainya. Jadi dia bukan hanya soal pembiayaan penyelidikan tetapi betul-betul untuk government procure the services of the technology that has been developed by the local ataupun by local researchers. Dan yang terakhir adalah dana pemacu yang saya umumkan di bawah MGC tadi ya. Banyak dana sebelum ini adalah ataupun applied research. Sekarang ini kita banyakkan experimental development, TRL 4, 5, 6 untuk kita bridge supaya dia dapat dikomersialkan lagi. Dan saya juga ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan proses pembiayaan R&D ini. Tadi Prof ada sebut bahawa mestilah dipertimbangkan atas merit. Ya, saya setuju. Saya tak tahu atas asas apa lagi yang kita nak timbangkan. It has to be merit and merit alone. I don't understand any other asas pertimbangan. To me, it's just merit. I don't give a damn about anything else. Ya, tetapi siapa yang menilaikan permohonan ini juga adalah penting. Sebelum ini saya minta bahagian dana saya. Siapa panel penilai? Dia kata sebahagian besar daripada panel penilai sebelum ini adalah terdiri daripada birokrat, daripada administrator, government administrator. What the hell do they know about commercialization? Sebab itu saya kata sekurang-kurangnya panel yang akan menilai proposal R&D dan sebagainya selepas ini, sekurang-kurangnya 50% daripada sektor swasta, daripada industri. And then the remainder, most of them from IPT, higher education, supaya kita dapat
map antara research dan demand, dan yang birokrat ini bolehlah 10% ke 5% boleh menjadi panel penilai. Jadi ini adalah perubahan yang kita sedang melaksanakan supaya kebimbangan yang dibangun dan dibangkitkan oleh Prof Ibrahim tadi dapat ditangani. Ya, I understand that there are concerns about bureaucracy, accountability of outcome. Saya pun kena accountable sebab kita sediakan, Macam Farhan sebutkan tadi, 200 juta. Dan akhirnya 5 tahun akan datang kita nak tengok what is the outcome of this 200 million or 220 million or whatever it is. Itu adalah accountability saya. Bukan setakat saya dapat duit daripada EPU, ya, tetapi kita dapat channel peruntukan itu kepada projek yang betul-betul dapat menghasilkan kejayaan. Dalam hal ini, satu lagi perkara yang saya nak sebut adalah juga poin yang dibangkitkan oleh Prof Ibrahim tadi, apa yang dibuat oleh UTP dari segi maklumat yang dikongsi bersama dengan jabatan-jabatan dan juga your departments there. We're trying to do the same. Sebab itu sekarang ni mesti di bawah ASN kita bangunkan Malaysian Open Science Platform, di mana segala raw data mentah penyelidikan dapat diakses secara terbuka, kecuali yang proprietary, kecuali yang ada kaitan dengan IP, trade secret dan sebagainya, supaya kita ada satu sistem data raya yang dapat melihat kepada the whole spectrum of what is being done in our universities and our research institute untuk kita memastikan bahawa outcome yang lebih baik dapat dicapai daripada perbelanjaan kita ni. Terima kasih, Farhan. Alright, thank you YB, thank you Prof. I think both panelists setuju yang kita ada cabaran dan kita juga akui MGC boleh membantu untuk hadapi cabaran tadi. Tapi itu YB, pada YB, itu dari sudut pandang ataupun MGC ni bantu penyelidik, universiti dan juga kerajaan. Bagaimana dengan rakyat? Sebab seperti YB mention juga, dananya besar, hampir suku bilion. Bagaimana dana ini akhirnya boleh beri manfaat kepada yang sedang menonton ataupun itu rakyat dan juga kepentingan awam. Silakan YB. Pertamanya, MGC ni kita ada beberapa skim di bawah MGC. Ada skim yang kita buka kepada individu. Ya, so mereka yang mungkin tidak ada di institut pendidikan yang formal, tetapi yang ada idea, research idea, boleh juga minta daripada MGC. Itu yang pertama daripada MGC. Tetapi saya nak alignkan juga segala matlamat MGC Malaysia Grand Challenge dengan juga inovasi sosial. Sebagai contoh, di bawah Yayasan Inovasi Malaysia, kita sediakan dana untuk social innovation. Saya rasa banyak juga penyelesaian yang kita boleh dapat daripada social innovation yang datang daripada rakyat biasa, yang datang daripada NGO, yang datang daripada kumpulan masyarakat. Sebagai contoh, microgrid untuk penduduk orang asli di kawasan pedalaman. Ada banyak solution yang datang daripada NGO yang boleh kita fund. Social innovation, not macam saya sebutkan tadi, cutting edge technology solutions, tetapi solusi yang sangat-sangat mesra dengan alam, mesra dengan masyarakat yang boleh disampaikan dengan cepat. Ya, itu dari segi penglibatan rakyat untuk memohon. Tetapi yang lebih penting, Farhan, adalah dengan ada MGC, mudah untuk saya terangkan kepada rakyat, where is your tax dollar going for research and development? Selama ini mereka tak tahu tax dollar mereka pergi ke apa. Ya, walaupun ada penyelidikan yang terbaik, yang terunggul di dunia, tetapi ia tidak dikaitkan secara langsung dengan outcome yang ada kaitan dengan rakyat. Hari ini di bawah MGC, saya cuba kaitkan dengan outcome untuk rakyat. Okey, kita spend sebahagian, katalah tahun ini kita spend 20 juta untuk research proposal yang akan melihat kepada outcome yang terbaik untuk non-communicable disease dalam sektor perubatan. Ya, sebab masalah penyakit yang tidak berjangkit ini sudah menjadi sangat-sangat dahsyat di negara kita. Ataupun saya akan belanja 20 juta ringgit Malaysia, duit cukai, untuk kita cari penyelesaian bagi masalah banjir, ya, flood mitigation systems yang boleh kita bangunkan di R&D. Ataupun saya kata kita akan belanjakan 10 juta ringgit untuk pendidikan, untuk kita memastikan bahawa tidak berlakunya pencemaran air sungai. Di Lembah Kelang tahun lepas, setiap bulan ada gangguan air, bekalan air. So ini secara langsung dikaitkan dengan rakyat. Dia faham, okey, kita punya research ni bukan shot sendiri.
Kita punya research ni bukan ada impak kepada golongan yang kecil, tetapi kita punya research ni ada impak kepada masyarakat secara keseluruhannya. Sebab itu saya cuba, bukanlah benda yang baru sangat, tetapi saya nak cuba kaitkan research spending kita dengan outcome kepada rakyat. Alright, thank you YB. So the same question to Prof. Saya fikir macam YB sebut, akhirnya grant ataupun this allocation akan utilized by universiti dan juga penyelidik lah, sama ada penyelidik universiti atau penyelidik yang persendirian. Jadi pendapat Prof, bagaimana penyelidik boleh utilize this grant, this allocation untuk beri manfaat semula kepada rakyat dengan dana yang besar ini? Silakan Prof. Terima kasih Farhan. Mendengar kepada penjelasan yang diberi oleh YB, saya rasa sangat menggalakkan, very welcoming indeed. Ya, umpamanya macam YB, kalau saya boleh ambil contoh UTP, kita ada buat research yang mana pendidikan kita ni bertumpu kepada penggunaan industri. Selain itu, ada juga penyelidik-penyelidik di kalangan UTP ni yang dia buat research yang boleh digunakan oleh masyarakat. Macam social innovation, ada juga kalau saya boleh ambil beberapa contoh, di UTP ni kita ada 2 high COE yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi, dan research mereka berpaksi kepada bidang biofuel dengan biochemical satu, dan satu lagi dalam bidang health analytic, ya. Dan antara hasil penyelidikan yang mereka telah dapat keluarkan adalah umpamanya penghasilan biofuel, biopesticide, ya, lepas tu ada intelligent system untuk melakukan saringan beberapa penyakit yang related to brain, ya, dementia ke. So yang all this research actually it's community punya for community punya utilization, penggunaan daripada community. Kita juga ada group yang buat macam orang kata control release fertilizer, baja. Macam bila kita tanam pokok ni selama dia membesar, dia tak require baja dalam kuantiti yang sama, dan juga jenis-jenis nutrien dalam baja tu dia tak guna yang sama. Jadi penyelidik UTP juga pernah buat baja yang mana dia multi layered, dan tiap-tiap layer tu dia slow release, ada dia punya kadar untuk release, dan juga dia mempunyai nutrien yang berbeza sesuai dengan perkembangan pokok tadi. UTP juga ada menghasilkan proses rawatan sisa buangan mudah alih, YB. Umpamanya kalau kita pergi dekat pulau-pulau ke kawasan terpencil, kalau kita nak buat satu infrastruktur untuk treat sisa rawatan public ni, it'll be very expensive and not practical kan. So benda-benda macam ni juga ada yang develop. Cuma sekarang ni the question is, saya memandang positif kepada usaha seperti yang YB katakan tadi, MGC, yang mana dana-dana juga disediakan untuk produk-produk seperti ini juga diketengahkan, ya. Dan saya rasa ini adalah satu yang pihak-pihak universiti terutamanya ataupun research institute akan melihat dengan very positif, sebab dia ada banyak juga produk-produk ni yang dihasilkan, dan ini akan menjadi satu peluang lah untuk penyidik-penyidik ni gunakan bagi merealisasikan produk mereka, mengetengahkan produk mereka ke pasaran. Right. Cuma satu yang saya rasa kalau saya boleh touch, kalau kita tengok YB, apa yang YB ceritakan ni memang very good. The concept of yang mana government tolong fund untuk develop research, and then government should be the first to actually use them, ya, bila kita dapat the product. Tapi YB, I think kalau kita depends kat government aja, then I don't think the dana will be sufficient. I think this is where the concept of I don't know, but I think the government is moving towards it, because I know Petronas is also moving towards it. Penubuhan macam angel investor, yang mana angel investor ni dia akan tengok mana produk-produk yang ada keupayaan, dan dia akan jadi in a way dia boleh balance lah in terms of the amount of funding required, ya, untuk bawa produk ke tengah. So saya rasa ini sesuatu yang development yang positif. Cuma
it will take some time, I guess, unless if there are means of actually accelerating it to happen. Kat Malaysia ni, budaya commercialization tu mungkin kita tak sehebat budaya commercialization di negara-negara maju seperti Jepun, Korea. Jepun, Korea kalau kita tengok, even from the simple thing yang dia hasilkan pun, cepat dia bawa ke market. So these are the things that I guess kita akan belajar as we go through. So saya rasa usaha MGC ni satu usaha yang menarik, yang baik, dan juga apa yang telah YB share dengan kita tadi, usaha-usaha mesti untuk mengharmonikan, untuk memperkuatkan ya sistem untuk dari segi pembiayaan, dana, segi monitoring progress, take it through kepada TRL 4, 5 seterusnya, commercializing it adalah sesuatu yang sangat baik, dan saya rasa it's timely, YB, timely untuk kita take that action. So saya percaya YB, with what you have stated, I believe rakyat terutamanya dari kalangan yang terlibat dalam pendidikan dan pembangunan produk-produk ni akan meletakkan harapan yang tinggi kepada YB, kepada kepimpinan YB untuk melihat kejayaan usaha MGC ini. Dan diharapkan, saya juga berdoa dan berharap agar ianya akan dapat akan dapat menghasilkan suatu outcome yang sangat baik dan berjaya, insya-Allah. So YB, we are looking at your leadership, insya-Allah. Terima kasih Prof. Kalau Farhan, saya boleh tambah sikit, just last point ya. Nak wrap up. Ada banyak perkara yang sebenarnya kita dah bincang soal MGC tadi, kita bincang kelestarian tenaga, kita ada bincang berkenaan dengan smart manufacturing, bidang kesihatan. Tapi saya nak ceritakan dua pengalaman saya lah sepanjang kurang sikit setahun saya jadi Menteri Sains ini. Yang pertamanya adalah berkait rapat dengan tanggungjawab tambahan saya, iaitu tukang pembeli vaksin untuk Malaysia, vaksin COVID-19. Walaupun kita telah buat yang terbaik dan insya-Allah vaksin pertama kita akan sampai bulan ni, tapi saya agak sedih sebab saya terpaksa beli daripada luar. Kita tidak ada keupayaan untuk membangunkan dan membuat vaksin manusia di Malaysia. Walaupun ada berlaku banyak percubaan, ya, ada macam-macam lah projek yang tak perlu saya sebutlah yang tak berjaya. Tetapi ini menunjukkan bahawa we have tried in the past, but we have to be very honest about our failures. Bukan soal keupayaan. Saya percaya dan yakin ada keupayaan tu, macam Prof kata, memang we have the expertise. Sebenarnya saya melalui MOSTI saya telah keluarkan grant 2 juta kepada UM dan 2 juta kepada Universiti Putra Malaysia untuk membangunkan COVID vaksin. But when it comes to manufacturing, kita tak ada manufacturing capacity. So we squandered so many years. Dan kalau kita melihat even negara macam Bangladesh, negara Thailand, negara India boleh menghasilkan, boleh mengeluarkan vaksin. So I think it is not enough lah kita cakap kita ni negara yang berpendapatan tinggi, tetapi asas seperti itu kita tak ada lagi. Yang kedua, this is the last point, saya juga bertanggungjawab kepada remote sensing, penderian jauh, satelit negara kita. Tak lama dahulu kita sering dengar program Angkasawan, program Razak-Sat dan sebagainya. Do you know that today all our satellite image we have to buy from overseas? Kita tidak lagi ada satellite yang boleh melaksanakan remote sensing. Tiong-Sat dah decommission, Razak-Sat tak sampai setahun dah rosak, ya. Dan di manakah sovereignty kita? Di mana kita terpaksa beli vaksin daripada luar? Kalau EU ada import ban, tersangkutlah kita. Di manakah sovereignty kita kalau kita terpaksa beli satellite image daripada luar? Ini soal kedaulatan kita, soal sempadan kita, dan kita terpaksa beli daripada luar. Jadi saya melihat we have come a long way and we have the expertise, but we also have to be honest with some of the start failures that took place sebelum inilah. Dan ini menjadi pendorong kepada saya untuk memastikan bahawa kali ini we get it right. Alright. YB, sebenarnya nak minta YB rumuskan, tapi YB dah rumuskan dulu. So kita pun tak ada masa. So thank you YB.
So I pass to Prof Ibrahim. So kita tak cukup lagi nak tanya soalan. Jadi maybe 2-3 minutes untuk rumuskan forum kita ini. Silakan Prof. YB, thank you very much. It has been a very interesting webinar. I think although I have prepared certainty, but I guess I have deviated based on what your feedback. YB, I must commend the intent that you have that you are trying to lead Mosti, dan saya harapkan YB akan berjaya melaksanakan suatu anjakan paradigma yang tinggi yang boleh membawa kepada research kita ke arah strong commercialization punya budaya supaya Malaysia akan lebih berjaya mengeluarkan produk-produk. Macam YB cakap tadilah, kan, kita ada research, we have so much knowledge, tapi at the end of the day, the end point which is coming out with the product tu, kita tak ada. That one, that lah. Satu YB, if I can add, jaga agriculture YB. Yes, of course. Agriculture. For agriculture, I'm worried. Because when we look at the amount of food that we are importing kan, itu another sovereignty punya question. Right. Thank you very much YB. I really enjoyed this session. You have been very sporting and you have been giving us a lot of useful information. Saya doa semoga YB di bawah your leadership will be successful with this agenda, insyaAllah. Hopefully I see you in Toronto soon. InsyaAllah YB, do come. Okay. We look forward. Okay, thank you. Take care. Thank you, YB. Baik, take care. Thank you, Prof. Thank you. Sama. Terima kasih. Pada semua penonton. Waalaikumsalam. Alright, thank you. So before that, bagi yang sedang menonton ni, kalau ada yang berminat untuk tahu lebih lanjut tentang dana MGC, anda boleh ke idana.mosti.gov.my untuk maklumat lanjut. Dan bagi yang ingin tahu tentang UTP, tentang intake UTP, kita telah buka May intake di UTP, iaitu anda boleh apply untuk peringkat asasi, degree dan juga PhD, di mana anda boleh ke utp.edu.my dan tarikh tutupnya adalah 25 April. Sekali lagi terima kasih banyak Prof, and Assalamualaikum.